بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. صدق الله العظيم. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang penuh keberkatan ini dapat kita bertemu dan berkesempatan untuk berada dalam tazkirah Jumaat. InsyaAllah, semudah-mudahan dengan pendengaran kita terhadap tazkirah ini menjadikan kita tahu fungsi kita berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dalam suratul Adiyat, Allah merakamkan tentang kisah berkenaan dengan kuda perang. Allah menceritakan bagaimana fungsi kuda perang yang digunakan untuk membantu manusia di dalam medan perang. Bila Allah sebut wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari, fal muriyati qadha, dan keadaan yang kedengaran kencang nafasnya, fal mughirati subha, serta mencetuskan api dari tapak kakinya dan meluru musuh pada waktu subuh. Di situ Allah menceritakan tentang bagaimana fungsi kuda perang. Di sinilah Ustaz Hilal Ashraf menghuraikan dalam bukunya 25 ayat Al-Quran pilihan, Muhasabah Jiwa dan Minda. Dia menyebut kuda perang, kehidupan dan tuannya. Apabila kita perhatikan keadaan hidup kuda perang, kita maklum bahawa kehidupannya adalah kehidupan yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa beratnya kehidupan kuda perang dengan mempersembahkan kepada kita situasi-situasi yang perlu dihadapi oleh kuda perang tersebut. Bagaimana Allah menjadikan kuda perang itu dalam keadaan fal mughirati subha, dia merempuh di waktu subuh, fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, dan sehingga menghemburkan debu pada waktu itu, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Di situ menunjukkan bahawa standard yang Allah letakkan kepada kuda perang itu adalah untuk bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah yang cuba diketengahkan oleh Ustaz Hilal Ashraf. Dia kata, apakah kuda perang dilayan bagai maharaja oleh tuannya, hinggakan kuda perang sanggup merisikokan diri dan kehidupannya sedemikian rupa? Persoalannya, adakah kuda perang tadi dapat layanan yang terlampau special hinggakan dia sanggup sacrifice dirinya untuk berkorban bagi tuannya?
Kuda perang jika tidak berperang, hidupnya di bangsal, makanannya tidak mewah, hidupnya biasa sahaja, tidak sehebat mana jika hendak diukur dengan pengorbanannya. Kalau kuda perang tu tak pergi perang, orang akan letak di bangsal, duduklah tang bangsal tersebut tanpa berbuat apa-apa, dapat makanan biasa-biasa saja, dan pada masa itu tidak ada apa pun kehebatan yang ada pada kuda tersebut. Ceritanya, kalaulah kuda perang itu tidak digunakan dalam medan perang, apakah fungsi kuda tersebut? Dan persoalan yang timbul pula, adakah kuda itu dilayan dengan begitu hebat oleh tuannya? Tidak. Tuannya hanya bagi dia makan, bagi cukup keperluan dia, tinggal dia di bangsal, esok berperang lagi. Yang paling sedihnya, apabila kuda perang itu masuk dalam medan perang dan kuda itu tercedera ataupun ditetak oleh musuh, maka kuda itu mungkin ditinggalkan mati, ataupun kuda itu menjadi cacat dan tidak lagi dihargai selepas itu. Kuda itu sudah tidak bernilai untuk tuannya. Tak apa lagi, katakanlah kuda tersebut berjaya menang, membawa kegemilangan kepada tuannya, maka yang diangkat dijulang bukan sang kuda tadi, maka tuan itulah yang diangkat dijulang dan diberikan dengan pelbagai isytihar kemenangan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah nak memperingatkan kita. Allah cerita tentang kuda, Allah nak kaitkan dengan manusia. Apabila Allah cerita tentang kuda, cuba bayang, kuda yang tidak dihargai tetap melaksanakan fungsi yang telah dia diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tukang membawa tuannya di dalam medan perang. Fal'adiyati dhabha, kuda perang yang tangkas, berlari, kedengaran kencang nafasnya, itu fungsi kuda itu. Dia sedikit pun tidak pernah minta pujian daripada tuan dia, dan dia tak sharing pun apa yang berjaya tuan dia capai. Dia tak sharing pun. Pernahkah tuan-tuan dengar bagaimana Napoleon Bonaparte bila dia menang dalam satu peperangan, orang kata siapakah ataupun kuda apakah yang dipakai oleh beliau? Tak, orang hanya dengar namanya saja. Orang bercerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Pernahkah tuan-tuan mendengar apakah nama kuda perang yang digunakan oleh Salahuddin dalam medan perperangan? Tak ada. Kuda itu tetap menunaikan tanggungjawabnya, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak diberikan pengiktirafan. Dan macam kita sebut tadi, kalau kuda itu menjadi lumpuh dalam medan perjuangan, dia sudah tentu ditinggalkan di bangsal mati dan tidak digunakan untuk apa-apa tujuan. Di sini Allah nak memperingatkan satu perumpamaan yang besar bagi manusia. Kalaulah sang kuda tadi merajuk, tak mau pergi perang, dia enggan untuk menjadi kuda yang tangkas, hanya menunjuk-nunjukkan tarinya dalam kandang kuda, ataupun mendengus-dengus marah di dalam kandang kuda, maka kuda tersebut tidak ada nilai pun kepada sisi tuan dia. Dan kalau kuda itu nak mengharapkan pujian dan dia tak rasa dirinya dihargai, dia pun enggan untuk bergerak di dalam perperangan, maka kuda itu pasti dipukul atau dibunuh di situ sahaja. Tuan-tuan, kuda kalau dia tahu fungsinya, dia tidak merajuk, dia tahu bahawa satu hari dia akan dilupakan, tetapi yang paling mustahak, kehadirannya di momen itu, dia menggunakan seluruh aspek yang sepatutnya dia gunakan pada masa itu. Kuda itu telah menunaikan tanggungjawab. Allah melihat dia walaupun manusia tidak melihat. Sebab tu Allah sebut ayat itu. Selepas itu, innal insana lirabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Dapat pujian, diberikan dengan pelbagai nikmat, kemudahan yang banyak, duduk di atas muka bumi, tapi tiba-tiba lupa fungsi dia sebagai manusia yang Allah jadikan dia ada dua fungsi besar. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut ayat 30, Allah cerita, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan kamu khalifah
Khalifah ini saya selalu jelaskan di mana-mana adalah apa speciality kita yang kita tahu, benda paling kita dominan dan benda itu flow untuk hidup kita, dan benda itu benda yang kita paling mampu buat. Tiba-tiba benda yang paling kita mampu buat kita tidak gunakan untuk mengimarah muka bumi, kita telah menghilangkan fungsi khalifah yang Allah jadikan kepada kita di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Yang kedua, fungsi kita Allah rakamkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dua ini ya yang menjadikan manusia itu terbahagia. Dua, dia mesti menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah sebagai penyembahan seluruh hidupnya untuk Allah. Yang kedua, dia mesti mengimarahkan muka bumi dengan kepakaran yang dia ada, yang Allah jadikan kepadanya. Sebab tu kalau orang faham ayat ini dalam suratul Adiyat, ini adalah Allah nak cerita satu perbandingan. Kuda yang bertanggungjawab lebih mulia daripada manusia yang Allah lantik sebagai khalifah, tetapi dia terlupa kekuatan, kelebihan yang dia ada, tapi dia tidak menggunakan kelebihan tersebut. Persoalan yang saya timbulkan pada tuan-tuan, adakah hari ini umat Islam menggunakan kelebihan yang dia ada untuk mengimarahkan muka bumi? Adakah umat Islam berlumba-lumba menggunakan kepakarannya macam umat terdahulu berlumba-lumba menggunakan kepakaran yang mereka ada? Nabi bukan seorang pencipta, tetapi Nabi yang mencipta berus gigi ataupun yang dipanggil sebagai kayu untuk menggosok gigi. Nabi yang mengarahkan para sahabat untuk memberus gigi. Dalam kajian barat, seorang pengkaji menyatakan berus gigi dicipta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mula-mula mencipta berus gigi, hingga kan Nabi mengarahkan para sahabat, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli salah. Kalau tak jadi beban kepada umatku, aku perintahkan mereka bersugi setiap kali datangnya waktu solat. Apa nak bagi tahu? Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bahawa walaupun aku bukan sang pencipta, untuk menjadikan manusia muslim itu lebih baik, maka ada berus gigi yang harus kamu bersugi. Semoga mulut kamu harum dan kamu tidak menjadi orang yang berbau mulutnya. Nak tunjuk apa? Nabi upgrade daripada muslim biasa kepada muslim pembersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada keimanan. Sebab Nabi pernah menjadi pencipta, orang lain pun berlumba-lumba menjadi pencipta, tuan-tuan. Mereka pun membuat pelbagai perkara selepas itu. Percayalah, dalam dunia hari ini semua yang ada digunakan bermula daripada umat Islam, tapi penghujungnya diakhiri oleh orang tidak Islam. Dihujung oleh orang tidak Islam. Itu yang menyebabkan kita kena terfikir balik. Sejak mutaakhir ini, apabila orang kata pintu ijtihad telah tertutup, umat manusia Islam mereka tidak proaktif seumpama umat-umat Islam terdahulu. Umat Islam terdahulu, dia tahu dia bukan khalifah dalam bab menjadi pemimpin dalam sebuah negara, tapi dia khalifah dalam bab menjadi seorang saintis. Maka dia membuat kajian yang banyak dalam bidang sains. Datanglah macam orang-orang yang bernama Hasan ibnu Haytham yang mengkaji tentang soal mata dan sebagainya. Datang orang seperti Ibnu Battuta yang berlayar satu dunia kerana dia memang minat pelayaran dan dia menjadi kuda perang dalam bab pelayaran. Akhir sekali banyak catatan yang dicatat oleh beliau menjadi rujukan sampailah kepada beberapa pelayar-pelayar daripada negara-negara barat, tuan-tuan. Nak cerita bahawa hari ini umat Islam kena kembalikan fungsinya semula sebagai khalifah. Khalifah, saya ulang balik, adalah dia mesti menjadikan dunia ini tempat lebih baik dengan kepakaran yang dia ada. Tadi sebelum saya masuk tadi, tuan-tuan, rakan-rakan sedang makan cok kria, tuan-tuan, di luar sana, tuan-tuan. Mereka makan cocok kria, kuih kria, 2-3 kuih lagi lah, kari pak dan sebagainya, tuan-tuan.
Ada pengusaha yang buat karipap dan kuih itu letak di luar sana, niat bersedekah supaya kita boleh makan. Perkara yang menariknya adalah rupanya ada orang Islam yang buat sesuatu, bukan tak ada. Mereka itu buat cucuk keria elok-elok, bubuh dalam bekas, tinggal di luar, bukan niat asal, bukan kerana nak menjual, tapi bersedekah. Tahukah tuan-tuan, kerana mereka telah buka bisnes, mereka telah buat benda tu, mereka bagi kita merasai produk mereka secara percuma. Niat mereka adalah untuk bersedekah, tuan-tuan. Tetapi tahukah apa kesannya? Orang boleh terbuka, oh ada orang buat benda ni, oh ada yang orang boleh buat set up benda ni bagi cantik, oh benda ni ada orang Islam kita buat. Tanda dunia makin baik kerana ada orang demikian, tuan-tuan. Itu saya sebut dalam bab simple, tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan ada satu kepakaran, tuan-tuan belajar dalam bidang-bidang tertentu yang dunia hari ini sangat memerlukan tuan-tuan untuk set up bagi pihak Islam, tuan-tuan. Kita tak cakap tentang set up, tentang bom, tentang senjata atom. Tak, kita bercakap tentang nak mengatur kehidupan kita hari ini. Apa benda yang boleh menguruskan kehidupan kita lebih baik dengan Islam? Kita mesti jadikan dunia lebih baik, bukan dunia untuk ditinggalkan begitu saja. Dunia untuk ditinggalkan tempat yang lebih baik. Sebab hari ini ramai orang dah terlampau sangat memikirkan bahawa kiamat dekat sungguh. Sedangkan yang kita faham, ilmu kiamat ada di sisi Allah. Bilakah kiamat? Datangnya bila? Keadaannya bila? Tak ada siapa pun boleh ramal secara exactly bila dia akan terjadi. Tak ada. Orang hari ini berani membuat teori-teori yang langsung tidak berani dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan macam yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan dahulu, kalaupun kiamat tu terjadi, Nabi tetap tidak redha kalau umat Islam meninggalkan kepakaran dia. Nabi tak redha kalaupun kiamat itu sudah terjadi, umat Islam menadah tangan begini menunggu kiamat. Tak, Nabi tak redha. Nabi tetap menyebut dengan satu perkataan. Apabila kiamat sudah berlaku, Nabi tetap mengatakan dengan satu keadaan. Nabi kata apa kepada kita, tuan-tuan? Nabi kata, kalaulah kiamat itu datang, wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata ayyaghrisha fayaghrisha. Kalaulah kiamat itu sudah datang, di tangan kamu ada satu batang benih macam tebu tu, kamu tengok kiamat dah jadi. Kiamat dah jadi sebab matahari sedang terbit daripada sebelah barat, matahari sedang naik daripada situ. Di tangan kamu ada biji benih. Nabi kata bukan lepas biji benih itu dan berdoa semoga kamu bertaubat. Tak, Nabi kata kalau kiamat sudah berlaku, wa in qamatis saah, kalau kiamat sudah terjadi sekalipun, wa fi yadi ahadikum, di tangan kamu ada fasilah, ada satu kayu benih yang macam tebu dan sebagainya, maka fa in istata'a ayyaghrisaha, kalau kamu mampu untuk cacak benda tu, cacaklah sebelum kiamat itu timpa atas diri kamu. Itulah panduan terbesar. Kalau orang yang dah takut sangat nak kiamat jadi, inilah panduan terbesar. Apa pun terjadi, kena tanam terus supaya meninggalkan muka bumi dengan peninggalan yang baik. Walaupun kiamat dah datang, semoga bila kiamat dah datang, bangkit depan Allah, Allah tanya, apa amalan terbaik yang kamu pernah buat? Kita boleh jawab, amalan terbaik ya Allah, masa kiamat sedang datang, aku sempat menanam, semoga muka bumi jadi tempat lebih baik. Kalau orang Islam tak berhenti yang tu, 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan kembali menguasai muka bumi. Sedangkan semua orang bagi tahu kita dulu menguasai muka bumi, tuan-tuan. Sampai ada orang buat lagu. Kan? Orang buat lagu. Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Adakah kau lupa kita pernah sebut apa? Kuat, tuan-tuan. Makna Islam pernah kuat satu masa dulu sampai menakluki
apa 2/3 ke 1/3? 2/3 muka bumi tuan-tuan. Hingga kan orang sebut Omar, orang nampak khalifah, orang nampak sebagai satu kekuatan. Bila orang sebut saja apa yang ada kepada Islam, orang tak berani untuk mengusir Islam. Hari ini orang sebut Islam, seumpama umat Islam berada dalam alam yang lain tuan-tuan. Jadi sebab itulah tugas saya mengembalikan semula kuda perang kepada fungsinya. Kalau anda ada satu kelebihan, jangan pernah merajuk kalau orang tidak menghargai kelebihan anda. Kerana kuda perang tidak pernah merajuk. Walaupun menang medan perang, tidak diberikan makanan mewah, dia terus makanan di makanan yang berada di kandang. Dia tidak dipuji di dalam majlis keramaian kemenangan. Dia tetap berada di kandang, dia tetap duduk di situ, dan esok berlaku perang lagi, dia tidak merajuk dan terus pergi berperang. Kerana dia tahu kalau dia tidak melakukan kerja itu, apakah nilai yang ada pada dia. Tuan-tuan ada kepakaran, tuan-tuan menunggu pujian daripada orang. Tuan-tuan merasakan bahawa kalau aku tak buat pun tak apa. Percaya tak, satu hari kita akan hilang fungsi. Kita akan rasa, aku ni sebenarnya nak buat apa? Aku sebenarnya nak ke mana? Aku ni ada benda ni, tapi aku rasa macam tak mau buat. Aku dah malas dah semua benda ni. Percaya tak, kalau kita meneruskan agenda itu, satu hari kita akan rasa kelompangan. Aku ni siapa sebenarnya? Tetapi di saat tuan-tuan terus bergerak, menggunakan kepakaran yang ada, gunakan kekuatan yang ada, benda yang boleh buat dan terus buat, percaya tak, tidak ada satu hari pun tuan-tuan melalui melainkan tuan-tuan angkat tangan berdoa, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana aku guna sepenuhnya kepakaranku untuk menjadikan dunia tempat lebih baik. Semoga bila aku mati, generasi Islam akan datang dapat menikmati muka bumi yang lebih baik sebelum daripada ini, ya Allah. Tuan-tuan, mari kita buat sesuatu, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sangat special. Tuan-tuan ada kepakaran. Sebab tu inilah tugas khutbah dan tugas tazkirah. Tazkirah bukan move tuan-tuan in circle, tak. Saya daripada dulu perjuangan saya adalah nak mengeluarkan umat Islam daripada just move in circle, hanya duduk dalam circle. Mereka move, tapi move hanya begitu tuan-tuan, berpusing dan berpusing. Kita nak keluarkan mereka, buka satu jalan, keluarlah. Kerana persaingan kita adalah dengan orang lain. Kita nak move begitu. Orang lain sedang mengejar ke situ, kita pun sedang mengejar ke situ, tapi kita membawa Allah di depan agar semua orang mengkiblatkan Allah Ta'ala. Tak boleh Islam follow orang. Islam mesti memimpin orang ramai. Teknologinya Islam mesti memimpin. Seluruh perkara Islam mesti pimpin. Hari ini yang kita kena buat adalah nak letakkan semula Muslim berada di standard Islam yang sebenar, tuan-tuan. Tapi di luar sana, saya yakin ramai dah buat banyak benda. Cuma kena betulkan satu niat. Ya Allah, aku buat ni untuk Islam. Yang kedua pula, mesti kena combine dengan mana-mana orang lain yang buat. Hari ini kebanyakan yang terjadi adalah semua orang dah buat masing-masing, tapi semua buat partly. Mereka bukan buat sebagai satu kelompok yang berjamaah. Mereka buat kerja ini, kawan ni buat kerja ini, tapi sedang disusun, sinkroniskan untuk menuju kepada satu jalan atas nama kemenangan Islam. Kalau nak dibanggakan Islam secara individu, percaya kata saya, Islam secara individu dah kuat. Berapa ramai jutawan Muslim yang boleh beli kelab bola sepak, tuan-tuan. Berapa ramai orang-orang kaya yang hebat terdiri daripada negara umat Islam. Hari ini, tuan-tuan, kalau dikaji tentang minyak hanya dikuasai oleh Barat hanya sikit. Shell hanya kuasai sikit saja. Aramco yang paling banyak menguasai minyak, tuan-tuan, dalam dunia. Tetapi mereka secara individu, tidak ada kelompok yang buat perjuangan ini tersusun. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka perjuangan ini disusun macam satu barisan, satu saf yang dia tersusun seperti binaan yang berdiri kukuh. Ada setiap levelnya yang berfungsi.
Kita takut ada label pekerja berfungsi, ada label majikan berfungsi, ada label pencipta berfungsi, tapi ada label manusia biasa. Mereka tidak buat apa-apa, mereka hanya bergaduh tentang mazhab, mereka hanya bergaduh tentang perkara remeh-temeh. Mereka membiarkan anasir-anasir yang tidak sihat masuk di dalam masyarakat, tuan-tuan. Habis itu kita nak kenal pasti macam mana, betulkah kita sedang move forward atau move in circle. Tanda pertama kita move in circle apabila kita banyak bergaduh perkara-perkara yang tidak mendatangkan movement, tuan-tuan. Contoh, tak kiralah ustaz ke orang awam ke, bila bergaduh benda yang tidak membawa movement. Contoh, bergaduh pasal apa? Bergaduh tentang khilaf mazhab, bergaduh tentang tahlil ini syar'i ke tidak, bergaduh tentang benda-benda yang dipanggil furuk masail, benda-benda yang kecil-kecil, benda-benda yang kalau tak bincang pun tak apa. Apa benda-benda yang tak bincang pun tak apa? Benda-benda berkaitan dengan kalau buat talqin ni syar'i ke tak syar'i, kalau tidak talqin ni boleh tak boleh. Benda-benda itu tidak menjadi perbincangan. Kalau mereka bergaduh dan berbincang benda itu, tandanya umat Islam sedang berada dalam circle, tuan-tuan. Jadi tolong hindarkan diri daripada bincang benda-benda tu. Takkan kami tak berbincang, ustaz? Dia kata tahlil tak boleh, dia kata talqin tak boleh, dia kata talqin tu semua ni bid'ah, dia kata baca yasin malam Jumaat pun bid'ah. Maka kita jawab pada orang yang mengatakan demikian, tak payah gaduh dengan dia, kita terus buat macam biasa. Yasin teruskan malam Jumaat, tahlil teruskan, talqin diteruskan. Kerana itu tidak ada apa-apa pun, sekadar perkara furuk, buat dapat pahala, dan tidak ada pun masalah kalau seandainya kita melaksanakan perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita involve, jangan. Sebab bila kita involve, otak kita kena bahagi sebahagian masa untuk berfikir perkara-perkara remeh-temeh itu. Yang kedua, kita banyak berbincang perkara yang kita out of control, kita tak boleh kontrol pun. Contoh baru ni, orang tanya saya satu soalan, tuan-tuan. Ustaz rasalah yang banjir jadi di tempat kita ni dan di merata dunia lah yang menjadi ni, ini betul-betul kejadian alam semula jadi ke, ataupun ada kuasa besar yang boleh kontrol hinggakan banjir jadi tempat kita? Oh, saya kata ni pemikiran tahap tinggi, susah nak faham ni. Saya tak jawab. Saya kata, apa pandangan tuan? Dia pun kata, pada saya ustaz, saya telah bincang dengan banyak orang, banjir yang terjadi ni dia ada konspirasi yang dibuat oleh satu pihak yang berkuasa mengubah satu sistem. Dia cerita tu betul tak? Betul. Benar tak? Benar. Dia kata termasuk Covid, ustaz, bukan benda ni, dia mesti ada orang yang buat ejah sebagainya. Saya pun kata, aku boleh kontrol tak benda tu? Saya dengar dan saya kata, aku boleh kontrol tak? Tak boleh. Aku boleh buat apa? Tak boleh buat. Itu termasuk circle of concern yang aku tak boleh buat apa-apa. So, jangan bagi otak kita masuk ke dalam itu, kerana nanti kita akan buat banyak teori. Bila kita sibuk berteori, kita macam berada dalam satu ruang perangkap, orang lain sedang move ke depan, kita masih nak cari solusi. Yang perkara itu kalau ada solusi pun, kita tak boleh buat apa-apa penyelesaian pun, tuan-tuan. Habis itu, tukar terus pergi ke circle of influence yang kita boleh kontrol. Apa yang kita boleh kontrol? Yang kita boleh kontrol, bantuan banjir mesti turun. Yang kita boleh kontrol, bagi orang makan. Yang kita boleh kontrol adalah bersihkan rumah orang. Yang kita boleh kontrol, pastikan buat satu sistem yang menyebabkan lepas ni tidak banjir. Yang kita boleh kontrol adalah apa yang ada pada kita. Macam baru ni lah, tuan-tuan, berlaku banjir, tuan-tuan, ada satu orang di Pahang, tuan-tuan, dah tiap-tiap tahun berlaku banjir. Akhir sekali dia kreatif, nak pindah tak boleh, rumah di situ. Apa dia buat? Dia buat rumah di atas pelampung. Dia buat rumah kayu, tuan-tuan, tapi rumah tu berada di atas pelampung. Dia cari tong drum yang plastik, tuan-tuan. Tong drum itu dia ikat. Dia letak rumah atas tu. Dia buat rumah atas tong drum, tapi tong drum itu betul-betul duduk di bawah rumah dia. Dia susun bagi banyak, tuan-tuan. Orang pakat gelak kat dia. Orang kata, apalah hang buat benda ni. Orang Pahang tak cakap hang kot, saya cakap bahasa Kedah bagi faham, tuan-tuan.
Dan apalah hang buat benda ni, tak ada manfaat pun. Apa nak buat apa benda ni? Orang gelap. Manusia lebih suka gelap daripada tengok apa benda yang sangat bermanfaat, tuan-tuan. Sekali dia buat, orang gelap, banjir datang. Rumah lain semua tenggelam, rumah dia naik, tuan-tuan. Rumah dia tidak dimasukkan air kerana pelampung itu menyebabkan rumah dia selamat. Maka rumahnya terangkat, menjadikan rumah itu walaupun terhanyut sikit dan diikatlah rumah tu, tapi rumah itu stabil kerana dia tahu dan get ready. Itu circle of influence yang dia boleh kontrol. Circle of concern, banjir dia tak boleh kontrol, tuan-tuan. Kalau manusia berfikir itu, dia tidak akan berada dalam move in circle. Dia akan keluar daripada itu dan dia buat sesuatu. Teori konspirasi ke? Covid ni daripada siapakah? Hanya boleh dibincang secara perbincangan umum, tuan-tuan. Dia tidak boleh dijadikan sebagai satu akidah yang menyebabkan kita masuk, kita pening kepala, akhir sekali kita kata hujah kami betul. Tapi bila hujungnya, hang dapat apa bila hang buat ini? Maka jawapan dia tak ada apa, sekadar nak bagi puas hati ya. Hang move tak? Tak move. Maka itulah dipanggil move in circle, tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga, manusia yang move in circle adalah manusia yang rasa dirinya dah tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Dia meneruskan rutin. Dia pusing rutin yang sama. Dia datang tempat yang sama. Dia buat benda yang sama, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan, dia akan ada kebosanan. Sebab tu percaya tak kata saya bahawa ramai orang yang dia tak mau hidup panjang kerana baginya dia mengulang benda yang menjemukan harinya dan dia tidak ada benda baru. Tuan-tuan, cari the new thing, tuan-tuan, untuk menyebabkan kita ada alasan untuk hidup. Jangan kata kita orang barat pun sama, tuan-tuan. Kalau dia repeat benda yang sama hari-hari, dia tidak ada benda baru, dia pusing. Akhir sekali dia decide bunuh diri, tuan-tuan. Kita tak boleh bunuh diri, cuma kita selalu berdoa, ya Allah, rasa cukup dah aku hidup setakat ni, ya Allah, aku rasa tak mau hidup dah, duk ulang repeat benda sama ni, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Kita akan doa macam tu nanti. Kita tak nak, kita doa sebab kita rasa kita dah tak mau hidup dah. Berapa ramai yang tuan-tuan jumpa, dia pun bukan mati, dia pun mati sebelum mati. Contoh ayat-ayat mati sebelum mati. Tuan Haji macam mana? Oh, tak ada apa Ustaz. Oh, kalau Tuhan tarik nyawa saya sekarang pun saya alhamdulillah lah, syukurlah. Tuan Haji tak nak berjuang lagi ke? Nak berjuang apa lagi Ustaz? Semua dah okey dah, tak ada apa nak berjuang dah. Saya dah fikir kawan-kawan pun tak ada dah, tinggal saya seorang lah, biar saya matilah. Berbeza dengan nada sahabat-sahabat dulu. Anak boleh bercakap dengan pak. Anak kata pada pak tak pergi perang lah. Sebab pak tua dah, kami muda lagi, kami pergi perang. Nabi bagi pilihan, sama ada bapa atau kami pergi perang. Dan kami pilih bapa duduk rumah berehat, bapa dah tua. Bapa kata apa? Aku memang umur lanjut pada hampa, tapi kalau buat challenge perang, aku belum lagi lemah. Tangan masih kuat, kaki masih boleh bergerak. Dalam bab ni tak ada kompromi. Aku nak pergi syurga dulu sebelum hampa. Hampa jangan duk halang aku. Anak tak boleh sambung lepas tu. Anak tak boleh kata, pak ada darah tinggi, kecil manis gout. Anak tak boleh sambung. Sebab bapa dia pasti sihat, kuat, dan mereka tahu purpose hidup mereka, tuan-tuan. Itu orang di zaman Nabi SAW. Maka buatlah satu benda baru, tuan-tuan. Buatlah satu benda baru, tuan-tuan. Apa benda baru? Benda yang kita ada experience, pengalaman. Cari orang baru didik. Benda yang kita boleh turunkan pada orang lain kalau kita tak mampu buat. Benda yang kita boleh bercerita kepada orang lain. Benda yang kita rasa bahawa kalau kita buat satu benda, menyebabkan benda itu akan menjadi manfaat kepada orang lain, tuan-tuan. Sebab tu orang macam Samad Said, walaupun sumbangannya hanya dalam bentuk tulisan, karyawan, dia tulis, tuan-tuan. Macam seorang yang mencipta lagu, dia terus berkarya kerana dia tahu karyanya nanti akan didengar oleh orang lain. Aku nak buat apa? Tuan-tuan, ingat macam mana orang tua-tua dulu kita buat. Mereka berkebun dan terus berkebun. Bila mereka tanam pokok yang mereka tak sempat makan. Tanam durian yang dia tak sempat makan. Ini yang pernah Harun Ar-Rasyid tanya kepada satu pakcik. Dia berjalan-jalan, dia tengok ada satu pakcik tu sedang tanam satu pokok, tuan-tuan. Tanam satu pokok yang pakcik tu tak sempat makan.
Pakcik, kenapa tanam pokok ni? Pakcik tak sempat makan. Jawapan dia menarik. Dia kata, nahnu na'kulu ma la nazra'u. Kita pernah makan benda yang kita tak tanam, nenek moyang kita tanam. Kini nazra'u ma la na'kulu, kita pula tanam benda yang kita tak sempat makan. Kalaulah tak ada benda sangat nak buat, buatlah benda yang kita buat untuk ditinggalkan kepada anak cucu kita. Nescaya kita akan makin kuat untuk hidup, dan sampai hujung usia kita, kita boleh jawab, saya nak, dan saya nak untuk diri saya dan kita semua. Di hujung usia kita boleh jawab sama dengan Nabi SAW, Allahumma syhad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah aku telah buat seluruh risalah Nabimu yang Nabimu suruh aku buat, aku telah buat. Balir rafiqil a'la, dudukkanlah aku di tempat yang tertinggi ya Allah. Kalau boleh jawab gitu, mati puas tuan-tuan. Tak boleh kau ustaz kami mati biasa? Boleh, tapi kita tak capai darjat macam kuda perang tadi. Kenapa ustaz nak suruh kami mati luar biasa? Mati yang benar-benar maksud syurga tertinggi. Sebab jiwa manusia tidak pernah pilih benda-benda yang remeh-temeh, betul? Kita nak makan di kedai, kita akan tanya kedai mana paling sedap. Jangan kita tanya mana kedai biasa-biasa, tak ada. Time kita nak mengaji, kita akan tanya mana ustaz yang mengajar paling bagus. Kita tak tanya cukuplah ambil ustaz biasa-biasa je. Dan kita nak pergi masjid, kita akan cari mana masjid paling selesa. Sebab tu kita datang masjid Bukit Pucung tuan-tuan. Kita boleh pilih masjid yang panah-panah, tapi tak. Sudah menjadi fitrah manusia, bila ingin memilih terhadap dunia, dia memilih perkara yang terbaik. Tapi tiba-tiba dalam memilih syurga, saya nak masuk syurga biasa-biasa ustaz. Pelik tak pelik? Pelik. Kita nak buang kepelikan itu. Sebab tu semua orang kena menjadi yang Quran sebut, wasabiqum bil khairat, berlumba untuk membuat kebaikan insya-Allah. Saya jumpa banyak orang tuan-tuan yang dah buat banyak perniagaan untuk umat Islam. Alhamdulillah, sediakan pekerjaan untuk umat Islam. Baru ni saya jumpa satu rakan daripada Burger Otai tuan-tuan. Dia panggil saya tazkirah. Belum lagi, tapi 20 bulan nanti dia suruh tazkirah. Saya kata tazkirah bila? Lepas subuh. Oh, dia kata dahsyat ni. Jarang orang buat tazkirah lepas subuh tuan. Tazkirah lepas subuh untuk staf kami. Maknanya dia panggil staf dia solat subuh berjemaah dan dengar tazkirah. Lepas tu terus sambung kerja tuan-tuan. Oh, kata Sakan ni, dia telah buat. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, terima kasih bagi siapa yang buat sesuatu. Saya bersama anda. Dan tuan-tuan mari cerita dekat saya. Saya akan bawa kisah tuan-tuan untuk dijaja pada orang lain, agar kita singkan kekuatan kita. Hujung nanti, walaupun kita tidak bergerak dalam satu gerakan, tapi kita bergerak dalam satu fikrah yang sama. Tuan-tuan terus buat, saya terus buat, dan kita akan bertemu kejayaan di hujung dan menjadi tentera Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar insya-Allah. Dan itulah benda yang saya nak sebut pada tengah hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan untuk kita insya-Allah. Adakah saya sebut ni saya tak buat apa-apa tuan-tuan? Tak. Saya sedang berusaha keras tuan-tuan menyiapkan sebuah aplikasi untuk mudahkan urusan umat Islam. Sebab saya nak dunia menjadi lebih baik dari segi kefahaman Islam. Tuan-tuan, hari ini semua orang sudah sedar dengan Islam. Tapi masalah paling utama adalah mereka tidak benar-benar faham Islam. Betul tuan-tuan, orang minat dengan Islam hari ni. Nak tahu orang minat tak minat dengan Islam, tengok pondan lah. Kalau pondan pakai tudung, tanda orang dah minat dengan Islam lah tuan-tuan. Kalau pondan pun pakai tudung, jangan kira orang lain tuan-tuan. Hari ni semua orang dah balik kepada Islam. Cuma persoalannya, balik kepada Islam tu dengan ilmu atau balik hanya dengan sentimen. Kita duk bimbang, mereka balik dengan sentimen. Mereka hanya ada sentimen, tapi mereka belum ada ilmu. So nak akses mereka semua ni bukan senang. Sebab kita tak boleh engage mereka semua, melainkan kena ada cara paling mudah engage dengan mereka. Saya tengok dunia telah tunjuk cara paling mudah nak engage adalah ada aplikasi tuan-tuan. Sama ada Instagram, TikTok, Bigo tuan-tuan, termasuklah Facebook, termasuklah Twitter. Dia adalah elemen-elemen yang menyebabkan penyampaian maklumat cepat dan orang bertukar maklumat cepat, dan setiap orang ada akaun masing-masing yang mereka itu bertukar-tukar pemikiran dan sebagainya. Semua itu adalah aplikasi walaupun bermula dengan web tuan-tuan. Maka saya fikir
dalam bab dunia yang lain dah digital tuan-tuan. Hari ni lead dalam financial digital adalah Maybank. Maybank dia sampai tahap dia tengok mana budak-budak yang ambil bidang programming ataupun coding di universiti, dia akan engage dengan budak tu masa belajar lagi, dia ambil intern tuan-tuan, kemudian dia serap masuk dalam company dia, menyebabkan hari ni Maybank dia lead dari segi digital world financial tuan-tuan. Tuan-tuan nak mudah transfer ikut Maybank tuan-tuan. Tuan-tuan nak QR code Maybank tuan-tuan. Ada satu lagi e-wallet tuan-tuan, Touch and Go. Saya pernah pergi kuliah tempat dia tuan-tuan. Mengajar-ngajar rupanya semua tu adalah programmer. Programmer yang duduk depan saya 7-8 orang tuan-tuan dengar kuliah, mereka adalah programmer yang memang set up, dan mereka adalah orang Islam tuan-tuan. Baru ni saya jumpa ada programmer daripada UTEM, Universiti Teknologi Melaka, UTEM Melaka tuan-tuan. Yang menariknya dia kata, bos tu kata, ustaz ni programmer daripada UTEM. Oh ya ke? Tapi ustaz hafizah, hafal Quran. Hafal Quran? Anti hafal Quran? Ya. Berapa juzuk? 30 juzuk. Anti ustazah ke? Tak. Ustaz, kami bukan ustazah. Kami orang biasa yang ambil bidang ini. Ada engineering, ada yang ambil bahagian programming ni. Macam saya ambil bahagian programming ni ustaz. Dan kami wajib menghafal Quran 30 juzuk satu semester. Ada 6 semester. Satu semester 5 juzuk, dan kami habiskan di 6 semester tu ustaz. Maknanya semua hafizah ni. Ya, kami hafizah ustaz. Dan kami kerti buat programming. Tenaga pakar berada di sekitar keliling tuan-tuan, dan mereka menyumbangkan tenaga untuk menaikkan ramai orang tuan-tuan. Semua itu ada dalam dunia lain, dunia pembankan, dunia yang ni. Tapi bila saya buka dunia Islam, satu orang pernah cabar saya, ustaz, saya orang awam, ustaz tengok handphone mana tempat yang saya boleh tekan dari segi aplikasi, saya tekan ustaz, saya boleh tahu jawapan untuk saya. Kalau saya tanya ustaz, adakah hukum kena darah nyamuk ini najis atau tidak, saya nak tanya siapa ustaz? Ini tak ada siapa boleh jawab soalan tu. Saya pun tak boleh jawab. Saya nak tahu hadis ni ustaz sahih ke tidak. Takkan saya nak tunggu ustaz jawab. Ustaz datang dah lah sebulan sekali, kadang-kadang tak datang pula. Saya nak tahu macam mana hadis ni sahih ke tak ustaz. Siapa nak bantu agama saya? Terduduk saya tuan-tuan. Pertanyaan itu adalah 12 tahun yang lalu. Masa saya belajar, saya mengajar di RHB. Saya tak boleh jawab tuan-tuan. Saya tak boleh jawab. Maka saya bergerak, cari program untuk buat, walaupun bukan bidang saya. Maka kami hari ini cuba atur satu benda yang kami namakan Ustaz Pro tuan-tuan. Demi untuk membetulkan banyak perkara. Pertama, kita tak nak lagi orang level ustaz ni kaki gaduh. Kita tak nak. Yang kedua, kita nak ustaz ni betul-betul profesional. Dia buat benda yang pakar dia. Dia jangan buat benda yang bukan kepakaran. Nanti ada orang akan gelak padanya. Kalau dia bukan pakar fizik, dia jangan sentuh bab fizik lah. Bagi ahli fizik jawab pasal fizik. Kalau dia guru Quran, dia sentuh pasal Quran, kerana itu kepakaran dia. Kalau dia mengaji usuluddin, dia sentuhlah bab tauhid, kerana itu kepakaran dia. Dia jangan sentuh benda yang menyebabkan orang confuse, menjadi masalah. Sebab tu kami namakan web kami dan apps kami adalah Ustaz Pro. Tapi nak siapkan Ustaz Pro ni tuan-tuan, berapa dah saya engage dengan programmer tuan-tuan. Masa tu saya seorang, saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu macam mana nak buat wireframe, saya tak tahu tuan-tuan. Sebab bila nak buat saja benda tu kena siapkan wireframe. Saya wireframe apa tak tahu, wire kabel saya tahulah tuan-tuan. Nak siapkan wireframe, nak bagi jadi benda tu tuan-tuan, ada orang tolong engage, mereka tolong buat, mereka tolong susun. Jadi kita deal dengan programmer tuan-tuan. Alhamdulillah di peringkat hujung hampir siap apps. Tapi apps yang kita buat ni tidak mahal tuan-tuan, hanya 50,000. Kawan tu betul-betul nak tolong tuan-tuan, dia kata ustaz tak apalah bagi 50,000. Biasanya orang buat apps tuan-tuan 200,000. Kalau app macam Shopee tu agak-agak berapa tuan-tuan? Ni kita dok pakai Mas Sejahtera tuan-tuan, apps ni harganya 70 juta tuan-tuan. Sebab tu kita jarang hang, sebab dia memang 70 juta punya value. Maka inilah kekuatan dia, update dan sentiasa berikan untuk ada benda baru tuan-tuan. Dunia hari ini adalah dunia digital. Islam akan ada dalam ni. Tapi kalau umat Islam tak ready nak sediakan platform,
apa akan jadi hari ni kalau nak tanya pasal Islam, orang kena tanya Mr. Google. Google akan jawab cara umum. Dia tak boleh custom made untuk kita kerana dia hanyalah platform umum. Dia bukan boleh jawab kita directly, tuan-tuan. Tapi kita hari ni kalau nak makan, kita boleh custom made nak apa. Buka saja Food Panda, boleh tengok nak apa. Oh ni aku nak ni. Boleh tulis. Tak mau pedas sangat. Kalau boleh jangan tambah sos. Boleh pesan kepada rider. Rider tolong hantar depan rumah, sangkut depan pagar, jangan pegang. Boleh. Agama tak ada siapa engage sampai tahap demikian. Jadi jangan salahkan kenapa agama tidak sampai pada orang. Maka usaha saya besar, tuan-tuan. Cita-cita saya besar. Kalau kata orang nafsu je besar, duit kadar, tuan-tuan. Tapi saya buat juga kerana saya yakin dialah bermula. Sebab saya sebut tadi, saya nak tinggalkan dunia ini. Tapi bukan nak mati lagi sekarang, jangan salah faham. Saya nak tinggalkan dunia ini, biar satu hari bila saya tak ada, orang menggunakan platform ini untuk betul-betul faham agama. Orang lah ni bila nak tanya ustaz, dia tak tanya soal ustaz, nak tanya sikit lah, kalau saya sentuh isteri saya ni batal wuduk ke tak? Dia tak tanya soalan tu lah. Dia akan tanya ustaz, yang mengatakan suami isteri sentuh tak batal wuduk ni mazhab mana? Dia upgrade soalan supaya ustaz pun tercabar. Dia juga upgrade memberi jawapan. Oh, nak tanya ustaz, boleh tak kalau saya pergi satu tempat yang tidak sampai 90 kilo dan saya menjamakkan solat? Ada pendapat kata boleh. Ustaz boleh huraikan tak pendapat yang kata boleh tu? Nak upgrade gitu. Bila orang akan upgrade? Bila ada ilmu-ilmu Islam yang sangat mudah masuk dalam phone dan dia hanya boleh akses secara infografik dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi itulah saya maksudkan tadi. Kami bertungku lumus, tuan-tuan, untuk siapkan benda ini, insya-Allah. Dan di belakang sana nanti tuan-tuan boleh tengok ada satu pamphlet, tuan-tuan, contoh yang kami buat, insya-Allah. Cuma untuk untuk apps belum siap lagi. Bulan 3 nanti insya-Allah kita akan launching. Tapi untuk sekarang ni kita dah siapkan web, tuan-tuan boleh tengok contoh. Cuma sekarang ni dia hanya ada video, infografik dan nota sahaja untuk mudahkan urusan, tuan-tuan. Dan terima kasih kalau tuan-tuan ambil yang ni dan tengok serta ada barcode, tuan-tuan scan, tengok contoh di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi rahmat pada kita semua. Terima kasih bagi siapa yang menyumbang, dan kami juga perlukan dana untuk teruskan cita-cita ini. 50,000 tak habis bayar lagi, tuan-tuan. Kena merangkak-angkak sebab saya bukan ada duit, tuan-tuan. Saya bukan Tan Sri Mukhtar Bukhari, tuan-tuan. Tapi saya mengharapkan tuan-tuan bersama, maka ada tabung di belakang sana. Sumbangan tuan-tuan sangat penting untuk menjadikan apps Ustaz Pro ini bagi ustaz-ustaz lain untuk bersama, insya-Allah. Terima kasih bagi siapa yang menyumbang, dan tuan-tuan ambillah pamphlet ini, dan ada kaedah menyumbang di sini, dan kalau tuan-tuan ada cash, bagilah di tabung di belakang sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.